Assalamualaikum. Hari ini Abah nak kongsi tentang tajuk kahwin, ya. Perkahwinan. Ya, apakah maksud perkahwinan? Perkahwinan tengok dekat sini iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya dalam mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam surah Nur, ya. Surah Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihu al-ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Maksudnya, dan kahwinilah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Itulah maksud perkahwinan. Assalamualaikum. Kita nak tahu tentang hukum berkahwin. Hukum berkahwin ada berapa? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Okey, itulah hukum ataupun hukum berkahwin. Okey, jumpa lagi. Okey, apa dia? Rukun nikah. Rukun nikah. Jadi rukun nikah ada berapa? Juga ada 5. Yang pertama, terang. Yang kedua, terang. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Itulah rukun nikah. Okey, anak-anak, di antara syarat-syarat untuk menjadi ataupun di antara syarat rukun nikah ialah bakal suami. Okey, sekarang kita tengok apakah maksud suami. Maksud suami adalah lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Itu maksud calon suami. Okey, kemudian kita tengok syarat-syarat bakal suami. Ada 5 bakal ataupun 5 syarat bakal suami. Kita tengok dekat sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Itulah syarat-syarat bakal suami. Anak-anak, di antara syarat ataupun rukun nikah juga adalah bakal isteri. Okey, so siapakah isteri itu? Ya, maksud isteri ialah perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Ya, itulah dipanggil isteri. Okey, so macam manakah syarat nak menjadi seorang isteri? Begitu juga ada 5 syarat untuk menjadi seorang isteri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Okey, itulah syarat-syarat bakal isteri. Okey, sekarang kita nak tengok golongan wanita yang haram dikahwini. Ingat ya, wanita-wanita bukan semua kita boleh kahwin. Ada wanita-wanita yang haram kita kahwin. Okey, ada 2 keadaan. Yang pertama, haram berkahwin selama-lamanya. Dan yang kedua, haram berkahwin sementara. Siapa yang kita haram berkahwin selama-lamanya? Okey, yang pertama disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, penyusuan. Yang ketiga,
persemendaan. Mesti anak-anak tertanya-tanya, apakah perkara ini? InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dalam golongan wanita yang haram dikahwini, ada satu golongan yang haram dikahwini wanita itu selama-lamanya. Yang pertama disebabkan oleh faktor keturunan. Keturunan. Siapa keturunan tu? Okey, yang pertama ialah ibu. Kedua, nenek dan ke atas. Ketiga, anak perempuan. Keempat, adik-beradik perempuan seibu, sebapa ataupun seibu. Yang kelima, anak perempuan daripada adik-beradik perempuan sama ada seibu sebapa sahaja ataupun seibu sahaja. Okey, yang seterusnya yang keenam iaitu ibu saudara, iaitu makcik kita, mak menakan, ya, mak saudara. Dan yang terakhir ialah nenek saudara. Jadi haram berkahwin dengan mereka selama-lamanya disebabkan faktor keturunan. Kita masih lagi dalam golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya, iaitu yang kedua disebabkan faktor penyusuan. Penyusuan. Siapa yang haram kita kahwin disebabkan oleh faktor penyusuan? Okey, siapa dia? Yang pertama sekali ialah ibu susuan. Ibu susuan tak boleh kahwin. Yang kedua, ibu bagi ibu susuan. Dan ke atas nenek, ya, ke atas. Ibu yang ketiga, ibu bagi suami ibu susuan dan ke atas. Yang keempat, anak-anak ibu susuan. Yang kelima, adik-beradik susuan. Yang keenam, anak saudara daripada adik-beradik susuan. Yang ketujuh, adik-beradik ibu susuan. Dan yang ke-8, adik-beradik bagi suami ibu susuan. Itulah golongan yang haram berkahwin disebabkan oleh faktor penyusuan. Okey, golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya, ada lagi anak-anak. Yang ketiga iaitu persemendaan. Menatang nama pula ni persemendaan ni. Okey, persemendaan ini ialah siapa? Ibu tiri, ya, ibaratnya tak boleh kahwin dengan ibu tiri dan ke atas, maknanya mak ibu tiri dan sebagainya lah. Yang kedua, ibu mertua, sama ada dari segi nasab ataupun ibu susuan. Yang ketiga, anak tiri, ya, apabila ibunya itu telah disetubuhi, ya. Dan yang keempat iaitu menantu perempuan ke bawah. Jadi inilah golongan-golongan yang haram dikahwini selama-lamanya disebabkan oleh faktor persemendaan. Okey, sekarang kita nak tengok pula. Nak tengok lagi. Kita nak tengok golongan wanita yang haram dikahwini tetapi haram sementara saja. Haram sementara saja. Sementara. Okey, yang pertama iaitu mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu-satu masa. Contohnya nikah dengan adik, nikah dengan kakak, serentak tak boleh. Yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Tak boleh kahwin isteri orang. Cerai boleh kahwin. Yang ketiga, perempuan musyrik yang bukan Islam sehinggalah dia memeluk agama Islam. Dan yang keempat ialah isteri yang telah ditalak 3. Tak boleh kahwin isteri talak 3. Melainkan itu sebelum itu dia berkahwin, kemudian dia kahwin dan bercerai dengan suami yang baru dan habis tamat tempoh iddah barulah boleh kahwin balik. Okey, itulah golongan yang haram sementara. Okey, di antara rukun nikah ialah wali, ya, wali. Ya, siapakah itu wali? Wali ialah, apa maksud dia? Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pasangan pengantin perempuan. Itulah dipanggil wali. Okey, syarat nak jadi wali ada berapa anak-anak? Ada 10 syarat untuk menjadi wali. Yang pertama, Islam. Yang kedua, lelaki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal. Yang kelima, adil, iaitu tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil setiap masa. Dan yang keenam, merdeka. Yang ketujuh, tidak dalam umrah ataupun dalam ihram haji dan umrah.
nafkah. Yang ke-8, tidak dipaksa mewalikan. Yang ke-9, tiada penyakit yang mencacatkan pemikiran seperti nyanyuk atau gila. Dan yang ke-10, mampu memelihara dan menguruskan harta. Itulah syarat-syarat susunan wali, susunan wali nikah. Yang pertama itu bapa, yang kedua datuk, iaitu sebelah bapa dan ke atas. Yang ketiga, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang keempat, adik-beradik lelaki sebapa. Yang kelima, anak saudara lelaki daripada adik-beradik seibu sebapa. Kemudian yang keenam, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ketujuh, anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Yang ke-8, anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Yang ke-9, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Yang ke-10, bapa saudara sebelah bapa sebapa. Yang ke-11, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Yang ke-12, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sahaja. Dan yang terakhir itu wali hakim. Okey, kita nak tengok sekarang ni tentang hikmah. Hikmah ataupun kebaikan perkahwinan. Bila kahwin ni ada benda baik tak? Ya, pastinya banyak kebaikan dia. Abang nak kongsikan 6M. Yang pertama memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. M yang kedua, memelihara daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. M yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. M yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. M yang keenam, yang kelima, menghindari perbuatan seks secara bebas yang membawa kepada penyakit. Dan M yang terakhir itu menjalinkan hubungan persaudaraan antara dua pihak. Hikmah berapa?